Yo guys, and welcome to my video. Hari ni kita nak cakap sikit, patut ke korang upgrade daripada 14 kepada 15 dan juga 14 Pro kepada 15 Pro contohnya. Okay, let's get started lah. First thing first, mestilah kita nak cakap pasal 14 kepada 15 tu. Sebab kali ni kita akan dapat a huge changes juga in terms of dia punya main sensor untuk korang tangkap gambar contohnya. Contohnya, iPhone 14 yang dulu tu hanya boleh tangkap gambar pada resolusi 12 megapiksel sahaja. Yang mana yang tu menggunakan teknologi yang lama yang sebelum ni. Tapi untuk version kali ni adalah 48 megapiksel yang mana ada software yang baru untuk korang guna. That is Photonic Engine. Yang mana Photonic Engine ni lah yang akan membuatkan gambar korang tu lagi detail daripada Deep Fusion yang Apple pakai sebelum ni. Yang mana boleh produce 24 megapiksel by default untuk korang tangkap gambar. So sekarang ni boleh kata one of the highest juga untuk tangkap gambar untuk dia punya default camera. Sebab kalau korang tengok Android phone pun, walaupun dia pakai 200, 150 megapiksel, dia orang still by default adalah 12 megapiksel saja tau. Tapi untuk Apple, dia dah buat default kan adalah 24 megapiksel. Apa yang aku boleh cakap juga dekat sini adalah kalau korang penting material ataupun looks, it looks almost the same kalau kau nak beralih daripada 14 kepada 15 sekarang ni. Sebab still pakai aluminium yang sama, gelas belakang, ceramic shield tu sama sahaja, tak ada version 2 ataupun improve ceramic shield. Cumanya kalau kau nak yang color spesifik dekat 15 tu akan ada pilihan warna pink. Dan juga warna dia dah semakin pudar berbanding yang sebelum ni. So aku tak tahu kenapa Apple buat macam tu. Mungkin lepas ini semua iPhone dah warna putih dah. In terms of dia punya battery capacity dekat sini, aku akan cakap dia adalah battery life yang sama sahaja mengikut apa yang Apple mentionkan. Cumanya ada satu perubahan yang agak drastik dekat sini. That is dia menggunakan bateri yang di-cycle ataupun cobalt tu sebenarnya adalah di-recycle untuk version 50. Sebelum ni dia orang pakai yang full galian. Dari segi dia punya charging time is almost the same, 20 watt juga yang mana boleh charge macam standard untuk fast charging lah boleh kata untuk sebuah iPhone. Sama je, iPhone 15 dan juga 15 Pro akan menggunakan 20 watt tu sama sahaja. But in terms of feature yang lain, still iPhone 14 akan support iOS 17 dan juga feature-feature contohnya macam widget ke, clock ke, yang tu still akan ada dalam 14 dan juga 15. It almost feels the same in terms of dia punya software. Tak ada yang eksklusif sangat macam sebelum ni. Dia ada action punya stabilization kan. So sekarang still akan ada benda yang sama sahaja. But there's a difference yang mana iPhone 15 dia dah ada 2 kali zoom berbanding yang sebelum ni. Sebab dia gunakan teknologi Photonic Engine tu untuk buatkan dia punya gambar tu lagi sharp. So basically dia akan crop dekat sensor untuk dapatkan image 2 kali zoom, seolah-olah dapat sebuah optical zoom. Selain daripada tu, untuk orang yang suka pegang phone, orang kata bogel lah kan, dia sebenarnya a bit curvy daripada sebuah iPhone 14. So kalau korang suka pegang phone waktu dia tak ada pakai case ke apa ke, this is a good, orang kata choice ataupun a good change untuk Apple buat. Kalau korang nak pegang telefon tu lama-lama ataupun secara tanpa pakai perlindungan ataupun case. Another thing juga, yes, akan dapat Dynamic Island tu. Aku akan cakap penggunaan Dynamic Island untuk aku sendiri akan cakap it's no use sangat untuk aku. Aku lagi rasa serabut ada. Contohnya kalau aku buat airdrop kan, dia macam dia tak hilang lah atas tu tau. So korang kena belajar juga macam mana nak guna Dynamic Island tu. Tapi kalau korang nak sebuah screen yang ada Dynamic Island, yes, this is the one yang korang patut ambil. Cumanya aku cakap penggunaan aku sendiri Dynamic Island tu macam tak membantu sangat, jujur aku cakap. Tapi Kak Fazli, kita akan dapat promotion display ke dalam 15? Tak. Korang still akan dapat screen yang sama sahaja, 60Hz dalam 14, 15. Lepas tu perbezaannya korang akan dapat Dynamic Island macam aku cakap tu, dan juga keterangan skrin dia sampai 2000 nits. Basically dia dah sama macam version yang Pro tahun lepas, yang mana korang akan dapat skrin yang lagi terang bila pakai dekat luar. Tak dinafikan dia still pack dengan density resolution tu sama je. But in terms of brightness, this is important juga untuk orang yang orang kata nakkan skrin lagi terang dekat luar. Okay, let's address the elephant in the room. Patut ke aku tukar 14 kepada 15 just untuk dapatkan USB Type-C tu? Aku akan cakap tak. Sebab apa Let me tell you guys satu-satu. Yang pertama sekali,
korang still akan dapat kelajuan yang sama sahaja. That is USB 2.0 yang mana kau boleh transfer dalam 430 Mbps, yang mana that's the same as lightning connector. And then korang akan dapat perubahan yang lain juga ke? Yes, korang akan dapat USB type C tu, dan korang tak perlu nak tukar ataupun nak cari kabel lain, sebab 15 memang akan sediakan sekali dalam tu, that is a USB type C. Cumanya dekat sini advantage yang korang akan dapat bila menggunakan iPhone 15 adalah reverse charging tu. So kalau korang charge, korang rasa serabut, sentiasa nak kena charge Apple Watch, lepas tu aksesori korang macam AirPods tu tak tahan lama, nak pergi berjogging dekat luar, tiba-tiba earphone mati, yes, boleh charge pakai iPhone korang kalau korang nak menggunakan iPhone 15 yang baru sekarang ni. Alright, that is iPhone 14 nak beralih kepada 15. Sekarang kita akan cakap iPhone 14 Pro nak beralih kepada iPhone 15 Pro ataupun Pro Max. Alright, okay. Benda ni agak detail sikit. Penting ke titanium punya finish tu? Tu persoalannya. Bagi aku, titanium finish tu hanyalah penting untuk dia punya berat sahaja. Contohnya, aku tak kisah kalau phone tu jatuh di kemek, sebab aku pasti korang akan pakai case, betul tak? Dan titanium tu sebenarnya aku berminat nak test macam mana dia orang punya reaction bila jatuh dekat atas tanah. Sebab aku pakai Apple Watch Ultra juga, sebab yang tu pakai titanium juga. Yang tu slightly edges dekat dia orang punya berat sahaja. Sebab kau boleh nampak sebelum ni dalam 210 gram, sekarang dia turunkan sampai 20 gram juga. Betapa ringannya titanium ni berbanding aluminium bila dia ubah material untuk buat sebuah iPhone 15 Pro. Tapi kalau korang tak pentingkan benda tu, dan lagi penting dia punya looks, ada beza ke? Yes, akan ada sanding punya finish dekat luar bahagian iPhone 15 Pro tu. But apa yang korang akan dapat juga adalah slightly curvy edges untuk korang pegang. At least dia tak sakit tangan nak pegang. Jujur aku cakap, 14 Pro, Pro Max, susah sangat aku nak pegang dalam jangka masa yang lama, just sebab dia punya hujung tu sangat-sangat tajam and membelah aku punya jari ataupun kulit. Untuk orang yang pentingkan screen juga dekat sini, ada perbezaan yang ketara ke untuk version kali ni? Kalau ikutkan tak ada jauh beza sangat pun, melainkan kalau korang nakkan bezel yang lagi nipis. Sekarang ni apa dah kurangkan dia punya bezel tu lagi nipis daripada sebelum ni. 15 tak dapat tau. Hanya 15 Pro dan juga Pro Max sahaja. Aku tak tahu kenapa, sebab aku rasa bezel tu macam dah nipis, dah tak penting sangat pun nak updatekan dia lagi nipis. Tapi kali ni apa buat juga, mungkin just sebab boleh dek. Antara benda yang korang fikir juga, significant changes ke antara A16 tu dengan A17 Pro? Yes, sebab korang akan dapat lagi banyak RAM, 8GB. Dia lagi capable sampai ada GPU yang support ray tracing. Sebelum ni tak tau. So ni lah di mana perbezaan antara version biasa dan juga version Pro. Aku sendiri excited nak test dia orang punya ray tracing tu, nak tengok iPhone tu boleh pergi panas mana untuk buat gaming contohnya. So ni boleh kata benchmark baru untuk tengok, untuk benchmark untuk game dalam sesebuah gaming smartphone juga kalau ikutkan. Next one, is it a big upgrade untuk tukar daripada Lightning kepada USB-C yang ada dalam version Pro and Pro Max? Sebab kau cakap yang version kali ni akan lagi laju. Yes, korang kali ni akan dapat connector USB-C tu lagi laju daripada 15 biasa tu. Walaupun dia baru juga, still version Pro and Pro Max akan dapat kelajuan yang lagi tinggi. Kau akan dapat lagi advantage sangat-sangat. Tapi dia still limitkan kepada 20 watt untuk dia punya charging. But untuk orang yang pentingkan external punya things, contohnya macam nak transfer data tu, this is a good option untuk korang upgrade kepada USB Type-C yang ada pada version Pro specifically. Alang-alang kita cakap pasal benda tu, why not kita pergi dekat dia punya kamera pula dekat sini. Perubahan yang ketara dekat sini adalah sensor yang ada dekat version 15 Pro and Pro Max is a bit different. So untuk orang yang tahu, specs yang ada dalam kamera dia orang ni basically lain tau. Walaupun megapixel count dia still sama, dia punya sensor kali ni is a lot bigger. Contohnya dia boleh buatkan kau punya main sensor tu lagi banyak detail dan juga boleh zoom beberapa kali, contohnya macam 24, 28 dan juga 35mm. This is a huge
game changer untuk orang yang nak tangkap gambar. Dia lain daripada 15 tau. Dia lain daripada 14 Pro. Yang tu korang kena ketepikan sebab kita sekarang dah ada sensor yang baru. Untuk orang yang pentingkan video recording juga, there's a new log punya recording. Biasanya kita nampak, wow, Apple dah support, Apple Vision Pro dah support ProRes kan, Apple ProRAW lah dan sebagainya. Kali ni kita dapat a log punya video option tau. So contohnya dekat sini aku record pun dah log dah. Lepas tu boleh dapat option untuk record log dalam iPhone 15 Pro tu. Lagilah best kalau nak buat color correction, color grading dan sebagainya. Cuma je dekat sini aku risau kalau option untuk mikrofon dalam 15 tu, 15 Pro tu tak sehebat macam yang diorang promotekan diorang punya video ni. Okay, next up adalah, kau tahu kan, version 15 Pro dan juga Pro Max ada zoom yang berbeza. So untuk version 15 Pro dia akan dapat 3 kali zoom, tapi yang version 15 Pro Max akan dapat 5 kali optical zoom, khas untuk Pro Max saja. Dia boleh kata anak tirikan juga version Pro ni kalau ikutkan. Mungkin sebab saiz dia agak kecil berbanding biasa, which is Pro Max ada banyak ruang untuk dia orang letak. Tapi untuk aku sendiri akan cakap, yelah, 5 kali zoom tu agak sesuai untuk orang tangkap gambar portrait dan juga tangkap gambar kereta contohnya. Kereta ke video ke, gambar ke video ke, boleh kata sama saja, which is lagi jauh zoom lagi better, aku lagi suka untuk tangkap gambar especially. Dan kali ni juga Apple kata dia orang punya stabilization lagi more accurate pada version Max. Yang pakai Tetri Prism tu punya stabilization lagi better daripada yang 3 kali zoom yang ada pada 15 Pro. So 15 Pro Max is a benchmark untuk tangkap video, untuk tangkap gambar kalau nak pakai 5 kali zoom. In terms of software, sama saja, still pakai iOS 17, and software upgrade tak ada apa sangat yang aku boleh cakap. It's almost the same thing je. Cumanya aku ada dengar rumours yang akan ada limitation. Contohnya macam kalau charge iPhone tu dia boleh limitkan kepada 80%, 90% macam sebuah kereta EV juga. Dan tu kita tengok software update in the future. So berbaloi tak upgrade kepada iPhone 15? Aku akan cakap ya. Berbaloi tak untuk upgrade daripada iPhone 14 Pro tu kepada 15 Pro Max ataupun 15 Pro? Aku akan cakap ya, sebab this is a line up ataupun standard yang baru untuk sebuah iPhone. Sekarang lepas ni kita dah tak ada compare sangat dah dengan version yang Lightning ni. Sekarang semua akan comparekan dengan version yang USB-C dan ke atas sahaja. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. This is the first time juga aku tengok Apple upgrade dia punya sensor instead of dia orang punya optical ataupun lensa tu. Biasanya dia orang cakap akan ada a few layer kan, pasal dia punya lensa untuk buatkan image tu lagi color accurate, lagi less orang kata blurry, lagi orang kata tak kacau oleh silau dan sebagainya, hilang distortion, kurangnya distortion tu. Apa nampak macam lagi serius kali ni. Bye.